Assalamualaikum, kita daripada Bros Gang TV, baby. So, hari ni kita bertemu lagi dalam episod segmen. Orang kata apa, segmen apa kita? Tak nama, kita tak ada nama lagi tu segmen interview ni. Nama kita interview je. Segmen interview lah. Tak apa, nanti kita tukar. Nanti kita tukar. So basically macam korang pun tahu kan, macam kita orang as a Bros Gang, kita ada satu slot ataupun segmen interview tu ni. So interview ni kepada korang yang orang baru tengok channel Bros Gang yang video hari ni, kita interview ni more pada reality life lah. Reality life apa semua. And sesiapa saja yang nak berkongsi cerita ataupun kisah orang boleh. Tak kisah pasal kau punya family ke, pasal kau punya cinta kau ke, kau punya experience life kau ke, kau boleh cerita dengan kita orang. Kalau kau boleh datang lagi bagus. Lagi bagus. So basically kita buat benda ni bukan untuk membuka aib-aib apa ke tak. Kita nak jadikan sebab dalam masa sama kita orang muda, kita nak belajar apa kesilapan ataupun apa yang benda yang kita patut elak untuk terjadi kan. Sebelum jadi kat kita, biar kita tahu dulu. Yes, benda tu salah, so jangan buat. Kalau salah tahu buat juga memang problem lah. So lah. maknanya setiap interview korang kena make sure korang ambil pengajaran daripada ni lah. So hari ni kita ada apa ni? Hari ni kita orang ada satu tetamu. Tetamu. Dia berani, dia bagi tahu kita, dia cerita kat kita apa semua kan. And then dia datang kat sini, dia nak share dengan korang juga apa experience dia. Kita kenal kan nama siapa? Nama saya Melissa, saya umur 24 daripada Keramat Kuala Lumpur. Oh, Keramat. Keramat kat belah mana? Keramat Ujung 5. Oh, Keramat Ujung 5. Oh, yang dekat dengan Tasik tu. Okey. Tasik mana? Ada Tasik kat Keramat, kat Jelatik tu lah. Okey, so basically hari ni Melissa panggil apa? Mel ke, Lisa ke, apa ke? Panggil Mel je. Mel. Okey, so Mel macam ni. Mel pun tahu kenapa Mel ada kat sini. Apa semua sebab Mel sendiri cakap Mel nak meluah. Mel nak bagi tahu, Mel nak share benda ni ataupun kisah hidup Mel. Apa yang Mel nak cerita sebenarnya ni? Okey, sebelum tu intro lah sikit macam bapa adik-beradik apa semua, bagi tahu je. I ada 4 orang adik-beradik. I duduk dengan mak I. So mak I ni kira mak sulung lah. Mak sulung? Mak tunggal ke? Mak tunggal. Mak sulung pelik tu. So yang I nak cerita ni pasal I punya masalah pasal mak I ni lah. Dia memang, I bukan nak cakap apa, cuma dia macam toxic sikit. Toxic? So maknanya Mak you toxic? Hari ni you nak bercerita pasal mak you lah. So I memang rasa macam I tak tahu benda ni I nak share dekat siapa ke apa. Takkan nak bagi tahu adik-beradik I ke, kawan-kawan I ke. So nak cakap berdepan dengan mak I pun macam tak boleh lah. So nak kena. Ya betul. Tak apa. Tapi sebelum tu korang yang dengar cerita ni, korang kena tengok sampai habis lah, baru korang akan faham. Kau jangan ingat bila dia cakap mak dia toksik, Jangan dia terus. raka. Jangan. Betul. Dengar dulu apa yang kita nak cerita ni. Tapi kita tak tahu apa masalah dia apa semua. Okey, so Mel, boleh tak I nak tanya sikit? Mel cakap mak Mel tunggal. Okey, so bapa meninggal ke, bercerai ke atau macam mana? Dia cerai dengan mak I. Oh, cerai. So memang dah lama dah diorang cerai. Cumanya tak ada, I pun tak ada kontak apa-apa dengan bapa I. Dah macam tak ada rapat apa ke. Berapa lama? Dah lama lah, memang bertahun dah. Nak tunggu dia chat ke, cari kita orang ke, tak ada. Kita orang pun tak ada cari dia. Sebab memang last tu masa mak I bercerai dengan bapa I tu, last tu memang bapa I maki mak I, tengking-tengking apa semua. Itu yang menyebabkan mak I cakap tak payah jumpa dia. Dia pun memang langsung abaikan tanggungjawab dia. Nak kata nak bagi nafkah ke, bagi duit ke, tak ada. Tapi macam you cakap tadi kan, last you nampak ayah you maki-maki ke semua tu, masa tu tengah bergaduh ke atau ada isu ke atau macam ni? And then lepas tu hilang, takkan lah tiba-tiba maki dia hilang macam tu, faham tak? Macam mana? Isunya daripada mak I lah, dia bawa laki masuk rumah. Itu yang ayah I marah sangat. Tapi mak I deny benda tu. Mak I cakap kat kita orang, ayah marah sebab ayah memang dah tak sayang mak. Dia cakap macam tu. Ayah memang dah tak pedulikan mak apa semua. Padahal ayah kita orang okey je. Cuma dah lepas daripada tu, ayah pun dah abaikan tanggungjawab dia. Tak ada nak tanya khabar kita orang. At least dia boleh je jumpa senyap-senyap ke. Dia tahu kita orang kat mana. Kira sekarang ni you duduk dengan mak you, tapi mak you still bawa lelaki tak masuk rumah? Still bawa lelaki. Masih lagi lah. Memang banyak. Kira dia memang ada banyak BF. Boyfriend tu dia memang banyak. Tak tahulah sama ada dia memang betul-betul sayangkan orang tu ke, ataupun dia gunakan orang tu untuk memuaskan nafsu dia je. I pun tak sure, tapi memang selalu. Okay, sorry. Okay, so macam ni, apa kata macam you nak bercerita kan, sebab sekarang ni kita dengar apa yang nak cerita. You cerita pada awal, you luah lah apa-apa sekalipun, you nak cakap apa sekalipun, and kita untuk buat satu bukti lah bahawasanya biar orang luar sekali dengar apa masalah hidup you, apa kisah hidup you, supaya diorang pun dapat appreciate kehidupan diorang. So boleh tak you teruskan apa yang you nak cerita hari ni? Kita orang dengar je. So hidup I ni memang jenis family yang susah lah, orang yang susah.
hidup pun dengan mak tunggal kan. Lepas ayah I dah cerai dengan mak I ni sebagai anak yang sulung, anak yang memang anak perempuan yang sulung, kira I kena jadi tulang belakang lah untuk dorang, untuk support adik-beradik I pun ada kerja sendiri, tapi kerja I tu banyak habis dekat diorang. Untuk I tu memang kurang lah, orang kata kalau setakat I nak beli makan ke. You punya adik berapa orang? Adik lelaki perempuan? Adik I semua perempuan. Oh, semua perempuan. 4 orang adik-beradik kita orang semua perempuan. Susah juga kalau orang kata kalau nak sulung lelaki ni mungkin lain sikit lah. Ada tanggungjawab, tapi kalau perempuan sulung memang susah sikit. Susah. Memang susah lah. Gaji I 950 je. 950? Gaji I 950 tu I nak tampung 3 orang adik. So I macam rasa macam kadang tu I menangis sendiri. I rasa macam apa yang susah sangat hidup ni dengan mak macam ni. So mak you tu tak kerja? Mak I tak kerja. Dia still duduk dengan you lah sekarang? Dia still duduk dengan kita orang. Cumanya dia tak kerja dan itu masalahnya dia suka bawa lelaki masuk rumah. Lepas tu dia buat lah apa benda something yang saya tak tahulah. Sampai kan ada that one time seorang lelaki ni maybe dia dah stay lama. Kadang I pun tak tahu sangat pasal mak I ni kan. Dia dah stay lama dengan lelaki tu. Okay, boyfriend dia ni nak ajak, kira macam ajak I dengan mak I, kira having a threesome macam tu lah. Macam mana? Having a threesome. Seks lah, kiranya boyfriend mak you ajak you dengan mak you. So siapa yang ajak you tu? Mak you ke boyfriend dia? Boyfriend mak I bagi tahu mak I. Lepas tu mak I bagi tahu I. So macam tu je. Macam tu je, dia bagi tahu macam tu je. Kira macam dia bagi tahu tu macam tak ada maruah, tak ada apa. Dia terus cakap macam tu, kakak, jomlah kita buat ni apa semua. So I memang jam kat situ. I terpaksa keluar daripada rumah tu. I terpaksa tinggalkan adik-adik I. Adik-adik I call I apa semua. I memang tentu I tak boleh nak jawab lah. Sampai that one time mak I chat I. Mula dia call. Lepas tu dia chat, dia cakap I ni anak derhaka. Dia cakap I ni memang tak kenang budi lah apalah. Mak I dah jaga I tu ini. Tapi bila fikir balik apa benda je yang dia jaga, dia I yang banyak jaga. Sejak daripada bapa I tinggalkan kita orang, I je yang banyak ulur duit apa semua dekat adik-adik. So maknanya dekat sini betul, I faham you cakap mak you toxic. So dari segi toxic, yang dia ajak seks ni sekali dengan boyfriend dia. So ada bayaran ke? Ada, dia bayar 200. 200 sahaja. La ilaha illallah. So I macam itu ke harga diri I? Dan mak you buat apa semua? Kalau masa you cakap tak nak tu dia buat apa? Mak I memang masa tu dia dah tarik I apa semua. Masa I nak keluar tu dia tarik rambut I. Dia memang time tu dia dah angin gila lah. Dia nak pukul I. Dia dah tolak I. Tapi I tetap cakap dengan dia, sorry I memang nak keluar rumah ni. I tak boleh duduk dekat sini. Ni dah macam neraka tu tau. Duduk dengan orang macam mak I, lepas tu ada boyfriend dia pula. Memang I tak nak masa tu. Kalau boleh I memang terus nak tolak lah. Memang I terus keluar. Memang adik I pun cari-cari. Okay, saya nak tanya you satu soalan. Berapa lama daripada kes tu, berapa lama you keluar? And then macam takkan you tinggalkan adik-adik you? So maknanya you cakap tadi sampai sekarang pun you still duduk dengan dorang, betul? So after that you pergi balik lah kat dorang? Lepas tu pergi balik kat dorang sebab kesian kat dorang. Lama tak adalah lama sangat. Macam dalam seminggu je. I duduk rumah kawan I. Sampai kawan I tanya, ni kenapa kau datang nangis-nangis macam ni? Kenapa macam serabut sangat? Sebab I datang tu dengan time tu dia kan dah tarik I. So baju I adalah koyak sikit. I punya rambut pun dah macam apa. Memang I tak sempat lah. Kira macam nak prepare ke apa. Tak sempat. I terus gerak pergi rumah kawan I. I cakap dengan dia, I memang dah tak boleh nak duduk dengan dorang dah. Itu je yang I mampu nak cakap. I tak boleh nak cakap lebih-lebih sebab I fikirkan tu pun naik dia juga kan. So I memang tak boleh nak cakap apa dah. So kawan I pujuk-pujuk I. Kawan I cakap, tapi kau pun tak boleh nak tinggal rumah kau macam tu je. Kat situ ada adik-adik perempuan kau apa semua. Dorang kesian. Dorang pun siapa lagi nak jaga dorang? Kalau ada mak kau macam tu, siapa lagi nak jaga dorang? Better kau tak apa, kau stay je sini dulu, nanti kau balik lah. Kau balik, kau tengok macam mana apa semua. At least kau balik tengok adik kau je. Kawan I cakap macam tu. So I cakap dengan dia, tak apa, bagi I stay dulu dengan dia, bagi tenangkan diri dulu, baru I gerak balik lah. Terus terang, kita orang tak pernah dengar cerita macam ni. Selalu orang share pasal girlfriend curang dengan boyfriend itu apa semua. Tapi untuk mak yang paksa bermain-roman ni memang sakit daripada boyfriend semua. Sebab kita fikir kita nak hormat mak kita, betul. Kadang-kadang mak kita macam tu, and then speechless lah. Okay, so selain daripada benda-benda macam, boleh nak tanya satu soalan tak? Mak you ni hari-hari apa je yang dia buat?
Hari-hari yang dia buat tu dia, sorry lah kalau I cakap, hari-hari yang dia buat tu dia isap dada, dia ambil batu. Isap batu? Isap batu. Benda-benda yang macam tak ni lah. Dia buat benda macam tu. Kadang tu dia isap depan adik I. Dapat pula duit dia? I yang bagi duit kat dia. Dia minta dekat I dengan muka tak malu dia. Dia minta, Kak boleh tak nak pinjam ni sikit. Lepas tu dia cakap dia nak beli benda tu. Untuk benda tu lah. Mula-mula I tak tahu. Tapi lama-lama kantoi. I tanya dia mana dapat duit apa semua. Dan dia cakap daripada kakak lah. Dia cakap macam tu. Beri dada macam tu je. Dia isap depan adik you Depan adik-adik I. So diorang tanya. Masa tu diorang tanya, ni apa benda tu kakak mak isap. I pun cakap itu cuma isap rokok je. Tak ada benda lain pun apa semua. Satu lagi, macam mak you selalu bawa masuk lelaki rumah tu, buat benda tak elok kan. So dia dapat duit lah buat benda tu. Ke you tak tahu? I tak ambil tahu sangat. So maknanya memang hari-hari dia punya hidup dia ambil duit, isap dada. Ambil itu duit, je. isap dada, itu je. And dia bawa balik laki apa semua. Either kalau ada orang, kalau ada laki tu bagi duit, dapatlah duit dia. Tak adalah dia tengok sama ada I bagi dia duit ataupun laki-laki tu yang bagi dia duit. Tu pun tengok laki yang dia bawa macam mana. So maknanya adik-adik you sekarang ni stay sekolah rendah ke, sekolah menengah ke? Ada seorang tu bawa I. Ada yang lain tu semua sekolah lagi. Sekolah lagi lah. So maknanya you antara orang yang bagi duit untuk orang belanja apa semualah. Ya, sebab I fikir kalau I keluar daripada rumah tu, kalau tak I, mesti yang bawa I tu kena. I takut macam tu. I kesian kat dia. Satu soalan, okay? Macam you tahu, mak you isap dada and then mak you dalam condition yang boleh katakan kritikal juga. Kenapa you tak buat satu keputusan untuk hantar mak you ke pusat pemulihan ataupun benda-benda yang pihak berwajib handle benda-benda macam ni? Kenapa? Kawan-kawan I banyak suruh I hantar dia dekat tempat pusat pemulihan tu lah apa semua. Banyak memang ada yang suruh, mana yang tahulah family I macam mana kan. So I cakap dengan diorang memang tak boleh sebab mak I ni dia jenis keras kepala. Dia keras kepala satu, lepas tu dia cakap dengan I yang I nak mengajar dia. I yang nak mengajar dia, I yang memang paksa dia buat macam ni apa semua. Sampai dia kata I ni anak kau ajar lah apalah. So I tak nak benda tu macam jadi ribut. Ulang-ulang jadi ribut. Lagi satu, I tak nak hantar mak I dekat pusat pemulihan. I ada fikir juga kenapa I tak nak hantar. Sebab I fikir adik-adik I juga. Lepas tu, kalau mak I tak ada, siapa nak jaga dorang? Memanglah yang bawa I tu boleh jaga. Tapi dia pun ada dia punya career sendiri. Dia ada kerja dia sendiri, apa semua. So, I fikir macam kesian jugalah dekat adik-adik yang kecil-kecil. Tak dapat duit di mana. I memang kerja, yang bawa I tu pun kerja. Mak I pun dah hantar dekat pusat pemulihan. So, dorang akan cari mana mak dorang. Sebenarnya mak I tu memang sayang kita orang, tapi sebab cara dia tu macam tu. Dia terlampau, maybe dia stress ke, dia lost ke, apa ke, I tak tahulah. Tak tahu kenapa dia jadi sampai macam tu. Ayah you memang tak dapat kontak langsung lah? Dah tak ada related dah. Dah macam tak ada related, tak ada kena-mengena. Dah lama sangat dah. Kadang tu I fikir macam I rindu ayah I. Tapi ayah I macam tak bagi apa-apa respon. Tak ada kontak you langsung apa semualah. Bukan nak kata tu je, gambar dengan dia pun tak ada. Daripada dulu sampai sekarang. You punya, adik you punya duit belanja sekolah apa semua you bagi I bagi Hari-hari ya bagi. So sewa rumah apa semua you tanggung? Cukup ke? 950 tu. Memang orang kata cukup-cukup tu je lah. Paling tak pun adik I yang bawah ni kata nak tolong. Kalau dia nak bagi sikit-sikit tu okey lah. Aku dah penat dah hisap rokok apa semua ni, nikotin masuk dalam badan, merosakkan badan. And Alhamdulillah aku dah jumpa salah satu produk iaitu Fizzy Juice yang mana membantu aku untuk mengurangkan rokok and insya-Allah boleh berhenti rokok itu saja. So sebelum kita teruskan iklan ni, make sure korang 18 tahun ke atas. Yang mereka 18 tahun ke bawah, korang boleh skip iklan ni. Fizzy Juice ni adalah produk tempatan yang dah established daripada tahun 2013 and dia dah supply lebih daripada 56 buah negara and sangat famous dekat luar negara. So antara paling latest sekarang ni, Fizzy Juice keluarkan Fizzy Disposal device untuk korang berhenti rokok, just pakai buang. And untuk pengetahuan korang, dekat UK diorang dah release dah produk ni sebelum dia masuk dekat Malaysia and Alhamdulillah diterima orang ramai dekat sana. Bukan senang kita nak supply produk dekat UK sebab kena lepas banyak ujian-ujian makmal. Salah satunya adalah MHRA. MHRA itu adalah Medicine Healthcare Regulatory Agency. MHRA ni adalah badan kerajaan dekat UK. Senang kata dialah yang akan menentukan produk korang ni boleh dijual ke tak dekat UK. Sebab apa? Diorang tak nak ada bahan-bahan yang terlarang. MHRA ni badan kerajaan yang mengawal pengeluaran ubat-ubatan. Senang kata, kalau dia tak luluskan produk kau, kau takkan boleh jual produk kau dekat UK. Untuk mengatakan korang, Public Health of England dah mengeluarkan statement yang
mengatakan 95% golongan yang hisap rokok elektronik ni untuk berhenti rokok lagi selamat daripada hisap rokok yang bahaya yang ada nikotin. So korang boleh fikir sendirilah, macam rokok memang totally bahaya and korang boleh memusnahkan dalaman badan korang. And kepada mereka yang kat luar sana, korang jangan risau, korang jangan menyesal ataupun korang jangan takut. Sebab apa? Sebab Fizzy Juice dapat membantu korang untuk berhenti rokok, insyaAllah. Untuk pengetahuan korang, Fizzy Juice ni dikategorikan di bawah pengeluaran ubat-ubatan di UK. So basically memang MHRA ni dah approve dah untuk penjualan produk ni di UK. Fizzy Juice ni dah terima banyak anugerah dekat luar negara. Salah satu negara, China, France, UK, Poland dengan Rusia. Tapi dia pernah menang Best e-liquid pada tahun 2017 dekat UK. So untuk pengetahuan korang, Fizzy Juice ada dua version, iaitu 800 puff dan juga 3200 puff. 3200 puff ni boleh bantu korang memang jimat lah daripada korang beli rokok yang mahal lah and membahayakan kesihatan korang. So basically Fizzy Juice ni ada 25 flavor and antara yang kat depan kita orang ni banyak gila lah, boleh katakan antara yang favourite and kena tekak kepada semua yang nak berhenti rokok. Antaranya ialah grape, kita ada Fizzy guava, kita ada strawberry, kita ada susu pisang and banyak lagi. And kalau korang nak tahu dekat mana, korang boleh pergi dekat website dekat bawah, kita dah letak dekat description. So untuk dapatkan produk ni korang boleh tengok website di bawah, iaitu www.fizzyjuice.com.my. Apa lagi, support produk tempatan. Kalau anda kata dekat UK tu ramai gila orang support, dekat Malaysia ni macam mana? So apa pun dapatkan sekarang and berhenti rokok. Jom. Tapi apa yang you buat sekarang ni mungkin nampak you penat, tapi bagi I secara personal, sebenarnya banyak pahala you tanggung adik you. Dia ibarat mak Tapi yang betul apa, macam sulung kan. Kalau mak bapak kita tak ada, yang sulung tu lah mak Sulung bapak lah, kita. bapak kita. So, tu memang tanggungjawab you lah untuk adik-adik you. Cuma kesiannya sebab dia perempuan. So bila dia perempuan, kena kuat lah. Tapi you sampai tahap sekarang ni, you dah kira kuat lah. You dah kuat, you dah boleh lalui benda-benda macam ni. And dalam masa sama you nampak mak you yang macam tu. Memang you banyak kali bagi nasihat dekat dia. Banyak kali bagi nasihat apa kena balik. Tapi bagi aku rasa dia tak dikategori sebagai anak deraka tu sebenarnya. Dia bukan anak deraka. Sekarang ni dia buat macam ni semua sebab ya dia dah lama pendam. Dia tu. Dia nak cerita dengan siapa, dia cari kita ke satu hal. Sebab apa yang dia cerita pun berkenaan dengan family, adik-beradik, nak kena tanggung adik-beradik, dapat mak pula macam tu, bapak tak ambil kisah kan. Tapi maybe bapak dia tak ambil kisah sebab mak dia buat hal. Tapi dia tak boleh abaikan anak. Terkesan lah. Terkesan. Tapi tak apa. Okay, Mel. Okay, I nak tanya satu soalan lagi. Macam you cakap you dapat kerja gaji potong-potong dapat 950 and then semua tu nak bayar sewa itu ini apa semua. Macam mana you survive? Dengan keadaan sekarang macam mana you survive benda tu? Gaji I tu ada I saving sikit lah. Katakan lah dia bayar sewa apa semua tempat tinggal kan 950. Sewa katakan dekat KL Keramat paling ni pun 500, potong 500 tinggal 400. Belanja apa semua pap tinggal lagi dalam 200 lebih 1 lebih. Nak survive sebulan tu memang susah tu. Bagi I memang susah lah. Tapi that's why I cakap you kuat gila. Sebab you dapat survive benda tu. So 9.5 tu tak masuk OT apa semua ha? So kalau you buat OT dapat lebih? Dapatlah lebih. Kalau buat OT dapat lebih. Tapi still lagi rate macam tu lah. OT pun paling banyak you dapat berapa? Kalau OT tu adalah lebih sikit. Busuk-busuk dapat. Tak banyak lah. Tapi lebih lah macam tu lah. Tapi perit juga tau, hidup macam tu. Memang perit sangat. Mak you memang tak rasa macam bersalah ke? Apa semua tak rasa ke? Tak nampak macam dia bersalah. So sekarang ni apa yang dia buat? Still sama juga ke macam mana? Still sama. Sampai sekarang ni lah? Sampai sekarang. Kadang pernah ada pusher datang rumah minta hutang. Sebab dia kata hutang tak bayar apa semua. Banyak kali lah dia datang rumah. Dia datang tu dalam 3 orang macam tu. Datang macam nak pecah rumah. Kata hutang tak bayar ni bila nak bayar apa semua. Mak I tak boleh nak bayar. Tapi time tu mak I adalah berdrama sikit. So nak tak nak I yang kena bayar juga. So maknanya pusher tu datang sebab hutang dadah? Sebab hutang dadah. Tak malu lah dia. Pusher hutang dadah, Along pun pernah. Along pernah juga. Along pun pernah. Tapi dah habis lah, Along dah habis bayar. Itu dah habis bayar. Itu tak banyak pun. Oh, sikit je lah. Oh, sebab pusher hari-hari kan, mak dia ambil dadah apa semua, kadang-kadang dapat duit. Along bayar ke? Bayar. Macam sekarang ni, situation you dengan keadaan macam ni, saudara mara terdekat apa semua tak ada ke yang ambil tahu? Mak I memang ajar kita orang daripada kecil untuk tak bercakap dengan dorang. Kira macam jauhkan diri daripada dorang. Oh, sebab apa tak tahu? Sebab dia rasa macam diri dia tu memalukan lah apa semua. Dia tahu diri dia macam tu. So bila ada saudara mara nak ambil tahu ke apa ke, dia kata kalau boleh tak payahlah nak rapat dengan dorang. And ada that one time, I ada chat dengan cousin I.
So cousin I ni macam nak tanya khabar lah apa semua. And then dia dapat tangkap benda tu. Dia rampas handphone I, dia rosakkan handphone I macam tu. Disebabkan benda tu? Sebab dia insecure dengan diri dia macam tu? Dia memang buat hidup kita orang ni macam betul-betul dalam sangka. Tak perlukan orang ramai apa semua kan. Uish, payah kat. Lain lah kalau anda kata dia tak nak anak-anak dia ni kontak dengan saudara mara, tapi dalam masa sama dia jaga. Kalau macam tu okey. Ini dah lah tak jaga. Kau tarik disebabkan perbuatan diri dia sendiri. Dia tak nak anak-anak dia rapat-rapat dengan saudara mara, itu problem juga. Betul, susah anak-anak. Susah anak-anak. Tapi okey, apa lagi benda-benda yang you rasa you nak luah? You just luah je. You bagi tahu je. Memang banyak benda yang I rasa nak luar, tapi kadang-kadang tu I rasa macam tak boleh nak cakap. I tak boleh nak keluarkan benda tu. So apa yang I boleh keluarkan itu je. Dia punya sakit dia tu bila I ingat balik macam mana mak I buat, especially yang boyfriend dia ajak sekali 3 orang apa semua. I memang time tu I tak boleh nak terima. Itu memang I memang dah tak nak ambil tahu pasal mak I. I memang sayang dia sebab dia mak I, tapi I cuba untuk jauhkan diri lah macam tu daripada dia. Sebab I tahu mak macam ni memang toksik, tapi macam mana pun orang lain pun semua akan cakap walaupun macam mana pun itu mak kau. Buruk-buruk macam mana tu pun itu mak kau. Tapi I tak boleh nak terima ayat tu. Kadang tu macam tak boleh nak terima. Dia sebab you tengah marah kot. Tapi dia benda-benda tu betul juga. Sebenarnya apa-apa pun dia still lagi mak you. Mak darah daging juga. Dia still lagi darah daging you. Itulah orang kata macam even though mak kita jahat macam mana, memang darah daging kita. Tapi dalam masa sama kita kena ambil jalan macam mana kita nak ubah dia. Yes, betul. Kita tak boleh nak macam mana nak cakap benda complicated. Even though kita orang tak pernah lalui benda macam ni tau. So kita orang apa yang kita boleh cakap sabar, and insya-Allah lah kita doa banyak-banyak untuk dia berubah apa semua kan. Kena support lah, you kena support dia, support adik-beradik you supaya diorang push diri dia juga untuk tolong mak you. Sebab semua adik-beradik perempuan kan? Semua adik-beradik perempuan. I memang cakap dengan diorang macam mana sekalipun korang kena jaga diri korang apa semua. Kadang-kadang orang kat dalam rumah ni pun kita tak pernah percaya sangat. I cakap macam tu, tapi sebenarnya I tunjuk dekat mak I. Diorang pun sendiri faham lah. Diorang sendiri faham benda-benda macam tu. Korang kena bersatu lah. Adik-beradik korang kena bersatu untuk kuat. Tak tahan masa tu sampai rasa memang dah lemah lah. Memang orang kata memang dah tak boleh nak teruskan tu. I rasa macam tak macam move forward lah. Bukan nak move forward, macam nak bunuh diri. Oh, jangan sekali. Okay, fikir banyak lah. Sebab kalau you bunuh diri, kesian kat adik-adik you pula. Dalam masa sama kesian kat diri you juga. Sebab apa? Sebab benda tu dalam Islam pun salah kan. Hanya sebab mak I je. Faham? So you kena kuat lah, you kena strong, jaga mental you apa semua. Good things take time. Tapi apa yang you buat sekarang ni memang bagus. Bagus sebab apa? Sebab you still ada tanggungjawab dalam diri you. Kalau setengah orang dah belah dah seorang-seorang, adik-beradik dia hampir semua mak dia tinggal macam tu, tapi you still ambil keputusan untuk stay dengan mak you untuk cover semua benda ni. InsyaAllah satu hari nanti dia ada benda baik akan datang. Dia nampak lah sendiri. Kena kuat, jangan lupa agama, jangan lupa adik-beradik you, mak you kan. Kena kuat lah, kena jangan terlalu macam, jangan juga disebabkan perbuatan mak kita macam tu nanti kita rosak. Maksudnya ada setengah orang mak kita jahanam macam tu, and then dia pun jadi jahanam juga. Sebab apa? Sebab stres, pergi sak dadah, pergi tu jumpa apa semua. Jangan macam tu. Macam apa yang you pula, you punya side mak you jadi macam tu, you lagi kuat, you lagi buat benda-benda positif. So lagi benda tu bagus lah, benda tu bagus. InsyaAllah bila dah lama-lama nanti dia sedar lah sendiri kan. Dia jangan give up. You jangan give up. You anak you jangan give up. Dia memang dia buat salah. Sekarang ni dia tak nampak sebab ni maybe dugaan dia. Dugaan you juga lah. Tapi ada good things akan datang lah. Tapi itulah, dalam masa yang sama sebenarnya mungkin ada lagi orang yang teruk daripada kita kan. Macam betul. Macam contoh you rasa story you, hidup you memang ada teruk, tapi orang lagi teruk. Tapi I faham benda tu memang sakit gila. Dalam ni memang sakit gila, tapi you kena kuat lah. You kena move strong. Kalau you lemah, adik you tengok you nangis, adik you tengok you lemah, adik you pun fed up. Jadi fed up. So kita as a sulung, kita kena make sure yang kita kuat depan adik kita. Jangan tunjuk diorang nangis ke apa sembiang, bagi tahu benda-benda macam tu. Kena kuat, kena terus. So apa-apa pun kalau mak bapak tak ada, sulung tu lah mak bapak. Dia je yang boleh macam nak cakap, dia yang boleh kontrol semua benda. Sebab dia sulung. Pada waktu sekarang, mak you dekat mana? Kat rumah ke? Dekat rumah lah. Ada jenis yang memang ada dadah hisap kat rumah, ada dadah hisap rumah macam tu je. Dia tak ada keluar mana-mana pun. Dia tahu dia ada jumpa mana-mana jantan ke apa ke, dia bawa balik, tu je lah. Faham, tapi tu lah, kita kena kuat lah. Sebab macam kita orang, kita ada kenal, macam contoh, you pernah tak pergi ke macam lembaga-lembaga yang macam orang kata apa, yang community punya yang untuk ni, benda-benda macam ni, you pernah pergi sana, ke sana untuk counselling ke atau macam mana? Tak pernah terfikir. Tak pernah terfikir. Kebanyakannya I pendam sendiri. I rasa macam banyak I pendam sendiri. Kadang hati tu rasa dah koyak, memang dah lembik lah, macam tak boleh nak pergi apa semua. Rasa fucked up jugalah kan. Tapi tu lah orang kata kalau kita pendam, lama-lama dia akan jadi dendam.
So you terus terang you cakap, you ada tak perasaan dendam dekat mak you sebenarnya? So far tak ada. Tak ada ah. You jangan tanam pun benda tu. Jangan tanam pun. Mana pun I rasa macam dia kan mak I. Betul. I rasa macam I tak suka ke benci dia macam mana sekalipun, Dia tetap dia tetap mak I. I tak boleh nak benci dia ke apa-apa I kena teruskan, apa-apa I kena terima je. Faham? InsyaAllah macam ni, kita orang as a bros gang, kita orang fikir macam mana tau. Kita orang nak sangat jumpa dengan mak you. Kita orang nak sangat pergi ke tempat mak you, kita nak bercakap sikit dengan dia, apa condition you sekarang. Sebab apa? Sebab kita orang fikir kalau setakat kita buat interview je hari ni and then you pun balik macam biasa, benda tu still lagi berulang, benda tu no change. So kita orang fikir mungkin kalau ada rezeki, ada space ke atau macam mana, kita nak sendiri pergi jumpa dengan mak you. Kalau you rasa okey lah, kalau you rasa okey kan, kita tak ada masalah, kita boleh je jumpa mak you. Boleh cakap. Kalau you rasa you selesa, you rasa macam at least benda ni kita try untuk kita highlight dekat dia, insyaAllah kita akan pergi. Tapi tu lah, memang kalau dia selalu lah, you tak nak ada kamera pun tak apa. Tak payah ada kamera pun tak apa. Tak ada kamera, tak payah. Cuma ini memang dalam real talk, kita orang cakap kita orang nak jumpa sendiri dengan mak you, kita orang nak cuba cakap, walaupun kita orang ni bukanlah ada degree ke apa ke, counselling ke, tapi kita orang nak sangat cakap dengan dia sebagai seorang, orang kata apa, kawan lah kan. Dia kena appreciate lah dapat anak yang macam ni kan. Kalau anda kata bukan sebab you, hari ni you buat, diorang tu semua tak boleh nak buat apa, adik-adik you semua tak boleh bersekolah. So apa yang you buat ni, adik-adik you semua boleh pergi sekolah apa semua macam biasa. So bagi jangan lemah semangat. Itu kena percaya je ada benda baik akan datang. Apa yang jadi kat you hari ni akan datang tu mesti ada benda baik. Yang penting you kena keep strong lah. Jangan rasa-rasa nak bunuh diri, jangan rasa-rasa jangan nak try dadah. Kita boleh nampak kan depan mata sendiri mak kita macam tu apa semua, disebabkan apa? Mungkin kalau kita ini I punya pendapat je lah. Mungkin mak you jadi stress macam tu mungkin sebab dia punya past kan, dia punya past, dia punya stress apa semua, and then lead kepada dia main dadah. Bila main dadah tak bekerja apa semua, dia punya rutin harian tu sama je. So macam ni lah problem dia. Yang penting you kena kuat lah. You jangan ulang apa yang mak you buat. Hidup kita next, kita jangan buat ke anak-anak kita macam tu. Mungkin mak you buat anak-anak dia macam ni, tapi you tanamkan dalam diri you, nanti I ada anak, I tak nak buat anak-anak I macam ni. You kena kuat je. So rasa tu je lah kan. You ada apa-apa nak share lagi? Kalau macam korang cakap nak pergi jumpa mak I tu, I risau korang dah jumpa, balik tu I kena tiaw lagi. Takut kena tiaw pula kan. Nanti kita plan. Tapi insyaAllah kita akan plan. Kita akan plan ke atau macam mana. Yang penting kita stay positif. Kita orang pergi bukan berniat kita nak jatuhkan mak you. Kita orang takkan on camera, tak ada hal. Kita ini pergi sebab kita appreciate dapat orang macam you ni yang kuat, boleh jaga mak you. Even mak you macam tu, boleh jaga adik-adik you. Even adik-adik you tak ada kasih sayang seorang mak dengan bapak, tapi you still ada dengan diorang. Ada. Setengah orang macam fikir diri dia kan. Setengah orang tak ada. So apa-apa pun kita nak berterima kasih dekat Mel sebab Mel sudi share cerita ni. Kita hopefully lah berani share benda ni. Kita hopefully orang kat luar sana appreciate, ambil pengajaran, benda yang baik korang kena ikut, benda yang tak baik korang jangan ikut. So apa-apa pun Mel, sekali lagi terima kasih sebab sudi datang ke interview Bros Gang untuk share benda-benda macam ni. Kita orang appreciate sangat-sangat. InsyaAllah nanti apa-apa after this kita keep in touch dengan awak. So okay, sebelum kita penutup kita punya interview hari ni, you ada apa-apa nasihat tak dalam hati you nak bagi tahu kat orang luar sana yang tengok video ni? I nak cakap dekat orang kat luar sana, macam mana sekalipun korang appreciate lah dengan mak korang ke, hargai lah. Kalau dia kadang tanya nak pergi mana ke apa ke, korang jangan melatah ke, korang jangan macam nak melawan merungut ke apa ke. Korang layan dia, appreciate mak korang selagi dia masih ada. Sebab dalam dunia ni tak semua mak perfect. Macam mak I memang dia tak perfect pun, dia memang dah orang kata memang toksik gila lah. Tapi I cuba terima lah. I cuba terima dia punya baik buruk dia ke apa ke, dalam buruk-buruk dia pun ada baik dia. I cuba terima, I cuba. Tak apa, it's okay. Tak apa Mel boleh stop dari sini sebab kita tak boleh nak teruskan sebab apa yang Mel cakap ni terasa sangat-sangat. Sebab kita kadang-kadang kita as orang biasa ni, mak kita baik macam mana, kita tak ambil pot apa semua pasal mak kita kan. So apa-apa pun tak apa Mel. Thank you Mel sebab datang. Thank you bagi kita orang. Aku pun tersedar tu Dik. Ya tu. Aku pun rasa macam aku rindu pula mak aku. Ya tu. Sebab benda ni penting sangat. Ini yang kita nak sebenarnya. At least hargai mak korang. It's okay Mel, apa-apa pun itu saja video kita hari ini. Kita tutup kita punya interview ni. Stay tune untuk next video kita. Assalamualaikum.